Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Encik Muhammad Sabri bin Sudin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Yang disanjungi Puan Rohana binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Yang dihormati Encik Ahmad Fatih bin Sabri, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Rakan-rakan pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, panel-panel jemputan Encik Mazlan bin Awi, Ketua Penolong Pengarah Matematik Asas Bahagian Pembangunan Kurikulum, Encik Kumarasen anak lelaki M. Subramaniam, Penolong Pengarah Matematik Asas Bahagian Pembangunan Kurikulum, Guru Besar Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Rendah Putrajaya, penyelaras PBD sekolah, serta rakan guru matematik yang sentiasa dekat di hati, dan mungkin juga para penonton dari luar wilayah Persekutuan Putrajaya. Selamat datang ke kursus pemantapan pentaksiran di darjah PBD bagi mata pelajaran Matematik Rendah tahun 2021. Bagi memberkati perjalanan majlis ini, saya menjemput Encik Ahmad Fatih bin Sabri, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma ahna bi iman wa misna bi iman wa shrah bi iman wa dakhil jannata mal iman. Allahumma fil lana dzunubana wal walidaina warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami berselawat padamu, ya Allah, dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami menganjurkan kursus yang diadakan pada hari ini, iaitu kursus pemantapan pentaksiran bilik darjah PBD Guru-Guru Matematik Rendah Sekolah Wilayah Persekutuan Putrajaya tahun 2001. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berkatilah majlis kami pada hari ini dengan limpahan rahmat dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan keberkatanmu. Di saat ini juga kami merafakkan tangan kehambaan mengharapkan insanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah ataupun yang akan kami capai. Kau berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus menyumbang ilmu pengetahuan kepada semua warga pendidik, sama ada guru-guru maupun murid-murid di sekolah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang benar-benar mantap. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang berlandaskan wahyumu. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Eratkanlah kami dengan silaturahim, ya Allah. Tambahkanlah kami dengan kekuatan semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan kami. Hindarkanlah diri kami dari perasaan iri hati sesama sendiri, cemburu, nista, buruk sangka, sifat malas bagi lemah, mudah alfah maupun putus asa, tidak berdaya lagi, kurang bermaya, dan segala sifat mazmumah yang pastinya menjatuhkan martabat kami sebagai umat yang terbaik, seterusnya menggagalkan hasrat melahirkan generasi terbilang di negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas bacaan doa daripada Encik Ahmad Fatih tadi. Seterusnya saya menjemput Puan Rohana selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Puan mute, Puan. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih Puan Azli. Okey, pertamanya saya mengucapkan kesyukuran di atas limpah kurnia yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi ini kerana dengan ini dapat kita bersama-sama bagi guru-guru di Putrajaya maupun di luar Putrajaya untuk sama-sama kita berkursus pemantapan pentaksiran bilik darjah ataupun dikenali sebagai PBD pada pagi ini demi kalau kita lihat hari ini program KPM Perkasaku di mana empat strategi di bawah KPM Perkasaku ini terdapatnya
salah satu daripada strateginya adalah pemerkasaan PBD. Okey, so pada pagi ni saya rasa memang tak salah dan tak silap kami kita akan bersama-sama dengan penceramah ataupun panel kita pada pagi ini untuk mengupas apakah salah satu strategi iaitu strategi pemerkasaan PBD yang memang diketuai oleh KPM di bawah BPK. So ini adalah insan ataupun orang yang paling tepat saya rasa bagi mengupas apakah itu pemerkasaan PBD, dan mereka akan mengupas iaitu penjaminan kualiti di mana terdapatnya 4P, pementoran, pengesanan, penyelesaian dan pemantauan. So bagi kami di unit sains matematik, kami mengharapkan supaya perkongsian ini membolehkan kita di Putrajaya khasnya dapat menggunakan sepenuhnya peluang ini bagi memantapkan penggunaan ataupun penyelarasan PBD dan memudahkan guru-guru melihat apakah PBD itu dapat dijalankan sebaik mungkin semasa PDPR yang akan berlangsung, dan kita haraplah ini akan memudahkan mengurangkan keciciran pembelajaran ataupun learning loss bagi anak-anak kita di Putrajaya, juga anak-anak kita di luar Putrajaya sana. So saya rasa bersama-sama kita hari ini adalah Encik Mazan Alwi. Insan yang saya sebenarnya telah kenal lama dengan beliau ini. Beliau telah lama di PPK sejak daripada 2000 lagi. Saya telah mengenali beliau. Insan yang telah lama bersama-sama dengan unit matematik. So sekarang ini tahniah kepada Encik Azlan, dia adalah ketua unit KPP Ketua Penolong Pengarah Unit Sains Unit Matematik Asas BPK. So bersama-sama kita juga adalah Encik Kumarison Subramaniam, iaitu penolong pengarah juga di unit matematik asas. So di mana hari ini kita akan lihat lebih detail lagi bagaimanakah PBD ini dapat dijalankan dengan lebih baik bagi anak-anak murid kita di Putrajaya khasnya dan juga murid-murid kita di luar Putrajaya amnya. So untuk tidak saya tidak ingin bercakap panjang, kesan bersama-sama kita. Saya terlupa hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran TP saya sebab terlalu excited pagi ni sebenarnya. TP saya iaitu Encik Sabri Sudin juga bersama-sama saya bila saya lihat ni kehadiran ada juga pentadbir di Putrajaya bersama-sama kita. So alhamdulillah kalau saya tengok kehadiran ini tercatat 119 orang di dalam meet kita, dan di luar saya belum tengok lagi berapa orang yang akan bersama-sama kita. Setakat ini 17. Setakat ini 17. Alhamdulillah. So dengan tidak melengahkan masa lagi, saya serahkan semula kepada adik saya Azlin Mokhtar. Teruskan Azlin. Terima kasih di atas ucapan Puan Rohana tadi. Mungkin saya boleh buat sedikit pendahuluan di sinilah, informasi untuk sedikit berkaitan dengan kursus pemantapan ini. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM amat prihatin dengan pembelajaran murid, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih melanda negara. Lanskap pendidikan negara berubah kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan apabila sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terpaksa ditangguhkan. KPM dalam usaha untuk memulihkan tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran mereka, pelbagai perancangan strategik telah dan sedang dilaksanakan. Sebagaimana yang macam Puan Rohana sebut tadi, contohnya dalam KPM Perkasaku, di mana program ini diformulasikan berdasarkan petikan huruf KPM yang merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkasa pula merujuk kepada program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum, dan huruf Q, KU, juga merujuk kepada penekanan pelaksanaan kurikulum bagi memperkasakan murid-murid di seluruh Malaysia. Secara keseluruhannya, ia membawa maksud matlamat utama program ini dilaksanakan adalah untuk membantu murid-murid memperkasakan kemahiran asas dan tahap pembelajaran mereka. Telah dijalankan 3 siri wacana ilmu dalam program pemerkasaan kurikulum, dan pada siri yang ketiga adalah berkaitan pemerkasaan PBD. Jadi fokus utama guru dalam KPM Perkasaku
melalui pentaksiran bilik darjah PBD yang merupakan proses berterusan mengenal pasti dan merikut perkembangan kemajuan kebolehan dan pencapaian murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tidak diabaikan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Mazlan bin Awi, Ketua Penolong Pengarah Unit Matematik Asas Bahagian Pembangunan Kurikulum untuk menyampaikan perkongsian berkaitan pentaksiran bilik darjah berfokus kepada mata pelajaran matematik. Dipersilakan. Saya stop sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi, kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz atas bacaan doa. Alhamdulillah pada Puan Rahana, terima kasih banyak-banyak kerana memberi laluan kepada kami, menjemput kami bersama dengan rakan-rakan sekolah. Okey, cuma saya nak pastikan sekarang suara saya dengar tak? Dengar, jelas. Saya punya slide tu ada tak? Ada. Nak Ada, testing ke Alhamdulillah. pergerakan dia? Nak testing dulu pergerakan? Okey. Ada? Okey, good. Boleh. Terima kasih. Okey. Cuma dalam situasi ni kan, sebab macam kita seronok sendiri tahu, tengok slide sendiri, kita cakap sendiri, so kita faham-faham. Sebab Mazlan ni dia bukan macam ni sebenarnya kalau boleh. Tapi seronok bila lihat rakan-rakan yang turut serta tu, terutama macam Nur Fauzia, ramai lagi yang situ tu, saya rasa saya tak risau. Okey, bersama saya Cik Kumaresen juga ada, akan saling kita bersama-sama lah sebenarnya. So kalau apa-apa berlaku, saya jangkakan ramai orang yang sebenarnya sedia maklum akan perkara ini. Cuma kita sama-sama kadang-kadang dalam keadaan situasi ini, kita saling ingat jugalah. Okey, kita kena faham ya, daripada masa ke semasa dengan perkembangan dan situasi persekitaran, lazimnya berlakulah sesuatu yang menuntut kita melaksanakan perubahan atau penambahbaikan terhadap isu-isu persekitaran yang berlaku. Sebenarnya kita maklum atas sebab-sebab tertentu seperti berlakulah pemalsuan UPSR, pembatalan PT3 yang beri impak terhadap proses pendidikan kita secara langsung lah. Dan sebagai contoh pernyataan saya tadi, pentaksiran bilik darjah menghadapi banyak pertanyaan atas kegusaran apabila guru terpaksa melaksanakan proses pentaksiran bilik darjah yang mungkin lepas ini saya sebut sebagai PBD dalam kita hadapi COVID-19 yang menuntut pengajaran dan pembelajaran terus dilaksanakan dengan pelbagai cara dan juga menghadapi masalah sama ada di peringkat pengurusan, pelaksana dan memurid yang melibatkan suatu proses pendidikan yang sangat berbeza berbanding keadaan kita sebelumnya. Namun kita di sekitar Putrajaya ni mungkin bernasib baik dalam beberapa perkara berbanding dengan lokasi lain dengan pelbagai masalah. Tapi kita tak nafikan walaupun kita dalam lokasi yang kita katakan persekitaran yang banyak kemudahan, tapi hakikatnya kita juga menghadapi pelbagai masalah juga ya. Hakikatnya semua pihak termasuk guru telah cuba sedaya upaya berusaha untuk memastikan murid kita dapat mengikut proses pendidikan yang lebih efektif dan berkesan. Sama-samalah kita mendoakan situasi dan keadaan negara kita semakin baik. Okey, persoalan yang timbul bagaimana PBD boleh dilaksanakan. Perbezaan pendekatan PBD atau prosesnya berbanding dengan keadaan sebelum ini atau di masa akan datang. Apakah peranan kita? Walaupun kita tahu adakah dengan perubahan-perubahan ini peranan kita lebih kepada menghadapi pelbagai perkara-perkara yang lebih mencabar. Apakah peranan ibu bapa juga sebenarnya atau penjaga dalam pelaksanaan PBD? Yang kita jelas dalam proses bila kita dalam talian sekarang ni, kita sangat berharap ibu bapa sebenarnya memain peranan. Itu sebab dalam beberapa perkara bahan yang telah diwawarkan oleh pihak kementerian dan juga pihak JPN, malah dengan inisiatif guru, kita mengambil kira dengan situasi ini, cuba kembangkan lagi supaya apa hasrat kita dalam
konteks pendidikan ini, tidak kiralah murid kita di mana jua dia dapat dengan perkara yang sama. Tapi dalam masa yang sama kita sedia maklum, okey, dengan keadaan macam ini, pengurusan kita tak dapat pantau orang kata dengan 100% terhadap murid-murid kita ni. Mungkin itu membuatkan beberapa tekanan. Dan kita juga tak boleh nak memastikan sebenarnya, terutama macam saya sekarang, bila sedang bercakap ni saya tak nampak pun situasi mungkin anak murid saya di sebelah sana apa yang mereka buat itu. Sebab pemerhatian kita sendiri kita lihat mungkin anak-anak kita pun kat sini bukan mudah dalam situasi sekarang ni. Kita nak pastikan dia betul-betul memberi tumpuan. Tak apa, itu usaha murni kita, sebaik yang mungkin kita cuba usahakanlah. Okey, bila kita kata pentaksiran bilik darjah, saya tak ada berhasrat untuk mengulangnya, tapi ada beberapa perkara yang kita harus beri penekanan. Tapi berdasarkan apa yang dimasukkan dengan pentaksiran bilik darjah yang telah didefinisikan ini, kita boleh rujuk kepada beberapa panduan. Dalam keadaan sekarang ni, panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah edisi kedua 2019 kita guna pakai sebagai bahan rujukan atau panduan. Dan pada awal bulan berapa itu, saya rasa dalam sebelum Julai kalau tak silap saya, panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah secara dalam talian juga telah dikeluarkan oleh bahagian kami, bahagian kurikulum. Dan kalau lihat contoh dalam panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah secara dalam talian itu, kalau tak lengkap pun, untuk matematik sekolah rendah ada diberi peluang untuk menunjukkan contoh bagaimana pelaksanaan PDP yang boleh digunakan sebagai petunjuk untuk PBD ini sendiri. So kita kena faham ya bahawa PBD berlaku secara berterusan melalui PDP itu sendiri. Maknanya start kita mula dengan PDP, maka dengan erti kata secara umumnya PBD berlaku. So bila kita melihat, bila kita memahami dalam keadaan situasi ini, ada beberapa perkara yang sebenarnya kita perlu ambil penekanan lah. Dan dari segi pentaksiran bilik darjah berkaitan dengan yang kita selalu dengar sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran, tentang pembelajaran. So di sini kita perlu fahami bahawa PBD bukan tumpu kepada formatif semata-mata sebab dia ada tujuan. Okey, formatif sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan juga summatif tentang pembelajaran. So kita sedia maklum akan perkara-perkara ini dan kita perlu memastikan bahawa apa yang kita buat selari dengan apa yang diasaskan. So kita sedia maklum dalam konteks matematik ni, kalau saya anggap lebih mudah difahami sebab kita memang dalam struktur yang sebegitu rupa. Tapi dalam keadaan yang menyeluruh, saya juga tak boleh jangkakan perkara yang mungkin saya anggap mudah, tapi kita dapat melihat bahawa rakan-rakan kita di sana tu kadang-kadang dia bukan terlepas pandang, tapi untuk memahami sesuatu yang berbeza dari segi kita yang mengasaskan ataupun kita mereka bentukkan dia dan kita laksanakan penyediaan panduan dengan rakan yang laksanakan mungkin akan menghadapi sedikit masalah lah. So saya tidak berniat untuk menjelaskan tentang apa itu pentaksiran sebagai pembelajaran, tapi kita kena ambil sedia maklum dan juga pentaksiran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. So kalau kita pergi kepada tujuan PBD itu sendiri, kita ambillah lebih tumpuan mungkin kepada aspek bagi guru dan juga bagi murid. So semua apa yang saya nyatakan ini sebenarnya sudah sedia ada dalam panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Ada kemungkinan lah dengan keadaan-keadaan ini mungkin akan ditambah baik lagi panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ni. Mungkin edisi ketiga yang berlaku, saya tak pasti bila akan keluar, tapi usaha itu telah dilaksanakan
sebab kita kena bersedia dengan keadaan situasi sebagaimana yang kita lalui hampir 2 tahun ini. So sometimes ini memberi satu proses pemikiran, satu proses penambahbaikan, dan kita sebenarnya guru-guru Malaysia patut berbangga pada diri kita semua sebab perkabaran-perkabaran menunjukkan bahawa apa yang cikgu laksanakan sekarang ini berbanding dengan negara lain, Malaysia antara yang terbaik dalam proses melaksanakan PDP secara dalam talian dan sebagainya. So, alhamdulillah, ianya tak akan berlaku sebaik mungkin itu kalau guru-guru kita tidak menyokong sepenuhnya akan program-program yang kita cuba ajukan, yang disempurnakan dan dalam tanggungjawab kita bersama sama ada peringkat kementerian, jabatan dan panitia dan sebagainya saling bekerjasama dalam menyelaras perkara ini. So dari situ kita boleh lihat bagaimana kekuatan peranan guru dan juga kita harapkan bagaimana murid-murid kita dapat melaksanakan proses pembelajaran itu lebih berkesan. Dan kita tak nafikan sebenarnya ibu bapa juga mengambil peranan yang sangat besar, dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan anggaplah bahawa seperti urusan pemantauan, melihat sejauh mana pelaksanaan proses online PGP itu berlaku, itu adalah antara usaha kita melihat sejauh mana kekuatan kita yang daripada masa ke semasa kita menambah baik. Dan kita tahu rakan-rakan Putrajaya ni pun ramai terlibat dalam bahan-bahan penyediaan bahan yang kalau apa yang berlaku dalam konteks matematik, contohnya Didik TV, ramai artis-artis yang pihak Putrajaya dah lahirkan. Saya tak masuk lahirkan tapi muncul yang cukup confident dan dapat menyampaikan dengan baik. Okay, terima kasih pada rakan-rakan berkenaan kerana ini dalam masa yang sama menyokong dalam proses ini. So pun tolong ambil perhatian bahawa dalam perkasaku ini juga dalam konteks Didik TV satu sistem penjadualan aturan itu dah disusun balik, dan semua proses itu dia cuba tonjolkan bagaimana proses PBD itu berlaku. So dalam siri ini, dan kita tahu dalam penjadual ni dia agak konsisten, di mana kita dalam konteks tahap 2 dia ada masa dia yang agak konsisten untuk mata-mata pelajaran tertentu untuk beri peluang kepada cikgu-cikgu sekalian, pengurusan dan murid-murid boleh mengikut jadual Didik TV contohnya, yang itu dengan lebih bersistem lah. Dengan tajuk-tajuk yang dikeluarkan itu telah pun mengambil aspek sebagaimana yang dirancang dalam KPM Perkasaku. So bila kita lihat dalam situasi ini rakan-rakan sekalian, kita akan dapat lihat bagaimana kita cuba melalui usaha sama rakan-rakan kita juga yang terlibat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan itu. So satu perkara lagi tentang merancang pelaksanaan PBD ini bukan satu perkara yang baru. Saya pun tak ada niat nak mengulas lebih panjang ni lagi. Okey, dan kita boleh lihat bahawa dalam proses yang kita kata pelaksanaan PBD ini, dia melibatkan komponen-komponen proses PDP itu sendiri, instrumen pentadbiran dan tahap penguasaan. Dan kita jangan terkeliru, kadang-kadang ada isu yang di luar sana di mana bila kata PDP dilaksanakan berdasarkan berterusan melalui PBD secara berterusan berlaku berdasarkan PDP itu sendiri. So bila dalam keadaan ini, maka ada orang-orang yang agak keliru bahawa penggunaan item itu yang disyaratkan, yang dinyatakan dalam mana-mana ceramah atau sebagainya. So guna item tu adalah satu pendekatan yang salah, dia kata silap. Dia mesti dalam situasi macam ni. Tidak. Dia kena faham secara keseluruhan bagaimana proses ini berlaku. Sebab kita rakan-rakan kena ingat bahawa bukanlah kita menyediakan satu sesi khas. Okey, hari ini kita nak laksanakan PBD.
Ia tidak bermaksud macam itu, tapi mungkin berlaku atas sebab-sebab yang ada keperluannya. Masa kita mengajar sebenarnya, kita dah dapat. Masa proses PDP, kita dah dapat maklumat tentang perkembangan tahap penguasaan memurid itu sendiri. Dan kita dalam masa yang sama sudah pasti menggunakan item-item tertentu bagi menyoal murid, kita mendapat maklumat dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita melaksanakan satu proses ujian yang mungkin secara berstruktur, yang mungkin dalam konteks orang lain memahami. Jangan gunakan soalan untuk sekian. So jangan disalah tafsir. So bila kita faham dengan konsep bagaimana pelaksanaan, bagaimana proses pelaksanaan PDP dan PBD ini, kita akan lebih jelas supaya kita sendiri mendapat satu kepuasan bila melaksanakan PBD ini sendiri dalam proses PDP. Okay, so ini tidaklah bermaksud bahawa kita telah pun menghapuskan peperiksaan, okay, elemen-elemen peperiksaan apatah lagi ujian. Masih wujud sebagai satu elemen dalam kita menentukan PBD. Cuma kita kena faham proses itu sendiri. So dalam konteks itu, merancang PDP, merancang pentaksiran itu sebenarnya secara tak langsung dah berlaku. Okay, dan kekuatan mungkin dalam keadaan situasi kita ini, walaupun kita kata melalui talian kita boleh lihat pada secara pemerhatian, dan apabila kita tutup video anak murid kita, dah pasti kita hadapi sukar untuk kena pasti individu terlibat. Tapi kita boleh pelbagaikan lagi cara dan kaedah itu. Dan kita pasti melaksanakan PDP dan pentaksiran, dan kita tentunya ada tindakan-tindakan susulan, dan kita jangka cikgu kita cukup arif dalam melaksanakan perkara-perkara ini. Dan yang pentingnya, cikgu adalah dianggap tidak sempurna dan kita selalu dianggap tidak melaksanakan PBD kerana akibat kita tidak mencatat status perkembangan murid. Cikgu dah buat dah. Sebab proses pengajaran pembelajaran itu dah dibuat. Tapi elemen mencatat status perkembangan murid itu tidak berlaku, tidak jelas berdasarkan mungkin cara-cara yang kita boleh laksanakan yang tidak bergantung 100% sebenarnya dalam Excel. Kita boleh sifat walaupun kita kata tak ada transit, tapi cikgu-cikgu terpulang pada budi cara cikgu. Kalau mampu ingat, mungkin boleh terus masuk dalam template pelaporan ataupun boleh buat catatan di mana-mana juga, terutamanya di rekod pengajaran dan pembelajaran. Sebab itu menjadi evident. Walaupun sekarang kita tak sebut evident, tapi ia tetap berlaku. Evident tu dengan murid kita sendiri, tapi ada perkara-perkara yang kita boleh menyokong supaya kita boleh ingat dan kita boleh laksanakan secara adil dalam proses kita untuk menentukan tahap penguasaan murid. Okey, akhirnya dah tentu kita melaksanakan pelaporan, melapor tahap penguasaan ini kepada pihak-pihak berkepentingan, terutamanya dalam struktur sekolah kita sendiri, pihak PPD ke ataupun pihak kementerian, dan khususnya kepada ibu bapa yang sangat terutamanya di sekolah rendah ni dia sangat mengambil berat tentang perkembangan anak-anaknya sendiri. So kita kena bersedia dalam situasi ini. Dan ini pun bukanlah satu perkara yang baru. Cuma kita perlu pertingkatkan dalam proses-proses ini supaya ia seiring, selari dan dia tidak membebankan apabila tiba di suatu peringkat. Kalau kita dah buat persediaan awal, tuan-tuan dan puan-puan mungkin lebih mudah untuk mengatasi dalam sesuatu perkara yang mungkin berlakulah. Dan eloklah jawatankuasa PDP dan juga PBD ni yang sedia ada wujud, iaitu kita kena sentiasa mengambil berat akan kepentingan ini. So, bila kita kata tentang tahap penguasaan, ini pun bukan satu perkara yang baru. Okay? Dan kita tahu bahawa dalam konteks mata pelajaran ni ada maksud dia apa yang dikatakan tahap penguasaan. Secara umumnya tahap penguasaan merupakan satu bentuk penyataan pencapaian menunjukkan perkembangan pelajaran murid. Dan mudahnya kita ialah kita dah selaraskan semua mata pelajaran di Indonesia. Okey,
walaupun kita boleh menentukan tahap penguasaan contohnya daripada 6 boleh jadi ke 4 ke jadi ke 3, tapi asasnya kita dah seragamkan pada 6 supaya tidak berlaku kekeliruan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain dan mungkin agak lebih mudah kita konsistenkan dalam proses menentukan tahap penguasaan ini. So kalau kita lihat dalam konteks yang ini, so perkembangan tahap penguasaan merupakan satu bentuk yang tu dia mengambil kira pengetahuan, kemahiran nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Kita mengambil kira taksonomi yang berkaitan dengan kognitif, psikomotor, efektif digunakan sebagai asas membina tahap penguasaan dan standard prestasi. Itu kena ambil kira bila kita membangunkan, kalaulah kita nak anggap itu merupakan rubrik dalam tahap penguasaan yang disenaraikan dalam setiap DSKP. Okey, khususnya matematik. Apabila guru perlu menyelesaikan PDP bagi satu kelompok bidang tema kemahiran dalam standard kandungan. So ini kita kena faham ni. Bila kata laksanakan satu kelompok, ini bukan bermakna kita dah habis baru nak buat pemerhatian dan sebagainya. Kita dah kata PBD secara berterusan dan kita walaupun secara berkelompok dah siap itu baru tentukan, tapi dalam proses itu apabila murid kita tidak capai dalam satu penguasaan dalam kita panggil standard kandungan dan standard pembelajaran, kita cepat-cepat laksanakan bagi memastikan murid kita menguasai. So kalau kita dapati dari awal lagi mereka tidak menguasai dalam konteks tertentu atau kandungan tertentu, kita dah atasi daripada peringkat awal, tidaklah nanti secara berkelompok nanti baru nak diselesaikan. Tapi dalam proses nak menentukan sesuatu tahap penguasaan itu, apabila kita habis satu tajuk atau satu unit, barulah kita nak meletakkan atas keputusan profesional kita, okey, pertimbangan profesional kita untuk menentukan TP berapa. Dan kita pasti tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian lebih pakar dalam kedudukan itu. So 6 tahap tu kita tahu SPI merupakan indikator tahap penguasaan, itu bukanlah satu perkara yang baru. Dan tahap penguasaan ditaksir secara generik sebagai gambaran holistik, betul. Kalau matematik tu, sains ke dan sebagainya, dia ada elemen-elemen tertentu lagi yang dikaitkan apabila kita nak meletakkan atau menentukan tahap penguasaan murid. Kita tahu bahawa tahap penguasaan minimum TP3 itu merupakan satu perkara yang kita nak pastikan bahawa kalau dalam konteks matematik, TP3 bermaksud murid kita dah mencapai satu peringkat standard yang kita kata kita dah cukup lega, dah sampai kepada keupayaan murid kita dengan syarat-syarat tertentu lah, dengan perkara tertentu yang yang perlu diambil kira. Kalau TP1, TP2, kalau rakan-rakan kaji daripada tahun 1 hinggalah tahun 6. Okey, kalau saya nak tanya berterusan ke sekolah menengah tu di satu perspektif yang lain. Tapi di peringkat sekolah rendah, kalau kita perhatikan tahap penguasaan 1 dan 2, walaupun TP6, dia ada signifikan dia, bahawa menunjukkan bahawa kalau dia berada dalam sekitaran TP1, TP2, murid kita sebenarnya dengan istilah yang biasa kita dengar dalam kelompok numerasi. Okey, berkeperluan numerasi. Kalau kita lihat pada tahun 1, daripada dia tak kenal nombor, dia tak boleh sebut lagi, itu sebagai keperluan untuk numerasi bagi murid ini dikuasai. Dan kalau kita lihat yang tahun 6, ciri-ciri ini sebenarnya adalah berlaku juga. Cuma dalam konteks ini, mungkin skop dia berbeza sebab tahun 6, number dia dah sampai 10 juta. Tapi dalam konteks dia sebenarnya ia mempunyai perkaitan yang sama daripada tahun 1 hingga tahun 6. Yang bagusnya kalau rakan-rakan ada peluang mengkaji, melihat perkembangan tahap penguasaan ini, pendekatan matematik ini kita ambil agak konsisten supaya daripada TP1, TP2 apa situasinya, TP3 dan TP4 ada situasinya, dan gitu juga TP5 dan TP6. So apabila kita dapat itu adalah tindakan
sewajarnya lah kita laksanakan tindakan susulan untuk mengembangkan potensi. Ini bermaksud ialah walaupun murid kita kata dah capai standard TP3, dah tentu mana-mana guru dia tak akan berhenti kat situ, akan mengusahakan sesuatu atau melalui kerjasama mana-mana pihak akan mempotensikan murid kita lebih kepada pencapaian tahap penguasaan yang lebih tinggi. Okey, tak ada salahnya kalau kita dapat lihat bahawa kalau keupayaan pada kedudukan TP3, murid kita boleh dirangsangkan kepada TP4 dengan perkara-perkara tertentu. Okey, dalam konteks matematik, keupayaan untuk TP4 adalah keupayaan membaca. Hanya satu elemen yang boleh menyebabkan perkara ini, murid tak sampai ke TP4, dia sampai TP3 saja sebab dia lebih mechanical. TP3 dia tengok number saja, tapi TP4 dengan berayat contohnya. Kerana kalau bila kita pastikan murid itu menguasai, keupayaan dia untuk menguasai TP4 dan TP5 tu amat mudah sebenarnya. Okey, ini adalah dari segi bukan kerana pattern, tapi kita dah menyelaraskan supaya keupayaan itu dalam konteks perkembangan potensi murid itu secara berterusan cikgu boleh laksanakan. So sepatutnya guru-guru kita jangan gusar apabila dah cukup faham nak bagi kedudukan tahap penguasaan murid kita di peringkat tertentu tu, dia kena jelas. Macam isu yang sekarang ni yang berlaku apabila TP tidak dapat diberikan kepada murid-murid sekarang ni sebab dia ada isu-isu sampingan. Contohnya bila PDP tidak dilaksanakan tidak berlaku atas seseorang murid itu sebab sepanjang kita di atas talian dia tak terlibat dan sebagainya, kita tak perlu pertingkatkan kita tak perlu sini persoalkan talian, kemudahan peranti dan sebagainya. Itu memang elemen-elemen yang tu. So ada kemungkinan itu, maka kita tidak sewajarnya sewenang-wenang meletakkan tahap penguasaan murid kita kalau proses ini tak berlaku. Sebab dalam template yang kita sediakan, dia tak ada elemen yang kita boleh catatkan selain tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6. Kita nak tulis perkataan tak hadir pun dia tak terima juga. So, kalau betul-betul ini berlaku, kita selaraskan rakan-rakan sekalian, dia memang tak hadir, tak proses PDP berlaku. Maka kita catatkan dah di luar catatan kita, contohnya di rancangan mengajar, murid ini memang tidak hadir sepanjang proses ini dan sekian. So, ini boleh menjadi evidence kita. Bukan saya nak kata menyelamatkan diri, tapi apabila ada pihak-pihak yang tertentu, contohnya Cik Mazlan minta data-data tu, atau Cik Mazlan ni datang ke sekolah untuk melihat rakan-rakan sekalian ada evidence yang menunjukkan murid ini memang tidak berlaku proses PDP ke atas ini. Tapi sudah pasti cikgu ada usaha-usaha inisiatif yang tertentu dan kita jangkakan bahawa di Putrajaya ini mungkin masalah-masalah itu tidak ketara. Walau bagaimanapun kita jangkakan bukan semua murid di Putrajaya ini bersekolah yang tinggal di sekitar Putrajaya. Dan mungkin juga ada di luar-luar sana yang mungkin menimbulkan beberapa perkara lah. Termasuklah yang ada dalam Putrajaya. Kadang-kadang contohnya peranti, kita tak boleh anggap yang kita ni pun kadang-kadang rakan-rakan sekalian, kita kata macam kita mampu. Tapi bila kita nak menyediakan dalam elemen-elemen seperti ini, kadang-kadang kita pun jadi masalah. Okey. Dan ini semua apa yang usaha kita nak buat ini adalah kita nak mendorong, mengupayakan murid kita kepada tahap penguasaan yang tinggi. Okey, yang ini pun bukan satu perkara yang minimum. Nanti kita akan jelaskan lebih itu. Sebagai umum kita ada penulisan tahap penguasaan ini daripada 1 hingga 6, dia ada petunjuk-petunjuk secara umum. Secara asasnya dalam konteks pendidikan kita harap semua murid kita melepasi tahap penguasaan minimum. Okey, yang berada di TP3. Sebab itu selalu dianggap TP1, TP2 kita anggap belum menguasai. TP3, 4, 5, 6 dah menguasai. Dan tentulah TP3 itu tidak sebaik pencapaian yang kita harapkan pada TP6. Tapi bila murid kita dah sampai satu tahap pada TP4, sekurang-kurangnya secara adilnya murid kita
dah dapat ilmu yang kita harapkan bila kita memahami dalam konteks setiap mata pelajaran itu sendiri. Okey, so dalam standard ni ada kesilapan sikit ni dalam konteks yang standard prestasi yang kita tulis dalam perekodan tu dalam template yang disediakan, kita kena faham bila kita lihat dalam kerangka kurikulum matematik yang ada dalam DSKP di muka surat 4 tu, muka surat 4 kalau tak silap saya, dia ada dalam itu struktur tu kena ambil kira sebab kita sekarang ni bukan dalam proses pendidikan, ini dah lama, ni sebagai ulang saja, kita tak tumpu kepada bidang pembelajaran yang dalam bentuk kontennya saja. Dalam konteks matematik terutamanya, kalau sebelum ini UPSR pun banyak elemen-elemen yang ditanya itu adalah aspek proses matematik. Okey, dan ia ada kaitan dengan kemahiran dan tentulah ada elemen-elemen yang menguji murid kita terhadap sikap dan nilai, dan dalam konteks kita sekarang pun kita menguji elemen-elemen ini dalam konteks satu kandungan matematik. Okey, dia boleh memang dilaksanakan secara topikal berdasarkan tajuk-tajuk dan struktur yang kita tahu sekarang ini kita laksanakan melalui bidang pembelajaran. Tapi untuk kemudahan kita bila kita faham nombor dan operasi itu sebenarnya ada 10 tajuk, bagaimana kita nak selarikan supaya kita melaksanakan TP adil, yang itu kita kena faham. Okey, kita kena faham dan ada strategi-strategi yang ini mungkin saya rasa Cikgu Mak akan jelaskan nanti di peringkat yang berikut. Yang kedua adalah elemen kemahiran proses matematik. Sebab ada rubrik khas yang berkaitan dengan perkara ini yang disediakan, yang rakan-rakan kena ambil maklum. Perlu faham apa yang dimaksudkan standard kemahiran proses matematik ini. Kalau kita memahami, sebab ianya tak ada item khas. Dia tidak diuji secara khas, tapi ianya berlaku dalam proses PDP itu sendiri dalam cikgu melaksanakan kandungan matematik. Begitu juga sikap dan nilai. Okey, dan ia berlaku dengan cara, dengan kaedah yang tertentu yang boleh cikgu lihat dalam beberapa cara yang berterusan. Malah dalam konteks sikap dan nilai, bukan saja kita melihat cara amalan attitude murid ini, tapi dalam teknikal penulisan tu pun boleh menggambarkan kepada kita tentang sikap dan nilai dia sendiri. So kita kena fahami dalam proses ini sendiri. Okey, so bila kata tentang pentafsiran, kita kena faham, kita kena maklum rakan-rakan sekalian bahawa saya sengaja, rakan-rakan selalu matematik, biasanya kalau Puan Fauzia pun yang di Putrajaya, okey, bila kita lihat keupayaan bagusnya rakan-rakan sekian, kita kena ada set sebenarnya contohnya di SKP. Kalau kami ada sediakan, tapi kami tak sebarkan perkara ini melalui web secara tu sebab dia belum lagi menjadi arahan gini. Mungkin akan datang, dia akan jadi konteks macam ni. Mungkin dia matematik ada satu saja, daripada tahun 1 sampai tahun 6 dia satu aja dokumen. Mungkin dibagikan kepada 2. Itu kami tak tahu lagi secara asasnya. Okey, anggaplah begitu keadaannya. Tapi sekurang-kurangnya cikgu, kalau cikgu dapat menyediakan, kalau cikgu mengajar tahap 1, ambillah tahap 1 yang elemen dalam dia tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sebab pendahuluan dia sama. Okey, so kita boleh nipiskan di SKP kalau kita cantumkan 3-3. Begitu juga tahap 2, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Sebab bila kita mengajar cikgu, kita dapat maklumat sebenarnya. Contohnya kalau tahun 1, apa yang akan berlaku pada tahun 2, apatah lagi nanti tahun 3. Itu juga cikgu tahun 2, dia dah tahu. Dia boleh maklum sebenarnya secara asalnya apa sepatutnya budak dia dah belajar pada tahun 1 ataupun apa yang akan dia belajar pada tahun 3. Ini kreativiti cikgu lah. Okey. Secara keseluruhan tahap penguasaan kandungan matematik secara umumnya kita boleh lihat kalau kita lihat TP1, TP2, asalnya dalam konteks matematik ini adalah kita anggap peringkat basic, iaitu asas. Kalau asas ini dia tidak dapat melepasi, kita anggap murid ini
melalui satu proses mungkin antaranya intervensi tertentu seperti dalam kelompok numerasi. Dulu kita mungkin tahap 1 kita panggil Linus. Tapi sekarang ni tak ada Linus. Apapun rakan-rakan sekalian, di SKP ni melalui tahap penguasaan dia kesinambungan dia itu sangat jelas. So dekat TP1, TP2 adalah perkara asas yang sebenarnya tidak cukup untuk membolehkan murid meneruskan di peringkat standard nanti. Okay. Bila asas tahap penguasaan 1 tahu pengetahuan asas matematik. TP2 tahu dan faham pengetahuan asas matematik. Kalau yang ketiga tu istilah senang dia tahu, faham dan boleh buat. Okey. Kalau TP3 bermaksud, saya beri gambaran yang mungkin saya ulang. Minta maaf lah rakan-rakan yang selalu dengar yang ini. Kalau dalam aspek contohnya operasi asas lah. Kalau TP1 tu, okey, TP1 tu kita bagi ayat. 2 tambah 3 sama dengan 5. Contohnya terus satu ayat yang dah memang ayat matematiknya dah penuh. Satu fakta asas ataupun pemeluasan peringkat itu. Kalau dia boleh sebut, okey, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita dah anggap bahawa itu satu peringkat TP1 dia kuasai. Kalau dululah, minta maaf lah saya kaitkan dengan Linus, maknanya murid tak kena nombor. Kalau dia dah kena nombor, kena yang asal ni, dulu kita kata konstruk 1, konstruk 2. Dia tetap elemen macam itu yang punya kesinambungan yang berikut ke TP2. Bila TP2 ni contohnya 2 tambah 3 sama dengan berapa? Memadailah. Dia tahu 2 tambah 3 sama dengan berapa, dia tulis jawapan salah, kita dah beri petunjuk di situ bahawa murid kita contohnya dia boleh tahu apa nak buat. Cuma dia belum ada skill kemahiran nak menyelesaikan secara tepat itu penyelesaian dia. Sekurang-kurangnya cikgu 2 tambah 3 kita kena tambahlah cikgu. Nah, tapi bila dia buat dia tak dapat lagi. Tapi dia tahu proses itu. Maka budak itu berada dalam konteks dia faham. Okey, dia tahu dan faham nak buat, cuma dia tak boleh nak sempurnakan. Bila dia sempurnakan sahaja, 2 tambah 3 dia boleh jawab itu adalah 5, maka dia berkedudukan TP3. Itu yang mudahnya dalam konteks matematik, tapi rakan-rakan kena lihatlah rubrik yang satu indikator yang disediakan dalam setiap aras tahap penguasaan itu. Okey, tapi dalam konteks matematik daripada 3 tu, kalau kita persembahkan dia dalam bentuk berayat yang kita kata penyelesaian masalah, dia boleh terjemahkan ayat itu kepada 3, itu maksudnya clear. Murid dah menguasai 3 dan 4 dia dah boleh baca tafsir, maka dia TP4. Itu bezanya antara 3 dan 4. So capailah standard dekat situ dan kita tahu mana-mana negara di dunia ini tumpuan dia atau kemenjadian murid dia ialah berfokus kepada keupayaan penyelesaian masalah. Okey, yang itu. Tapi kalau budak itu mempunyai kecenderungan soalan daripada TP4, dia boleh menunjukkan potensi diri berasaskan kepada keupayaan kemahiran proses matematik. Nilai dia bagus dan dia boleh tunjukkan keistimewaan. Okey, dengan pelbagai strategi. Dia boleh tunjukkan keupayaan dia, perkembangan pemikiran dia. Dia boleh tunjuk cara ini, boleh soalan ini, boleh buat cara ini, boleh buat cara ini. Mana yang dia suka tu, dia kecenderungan dia buat daripada bentuk yang kelaziman kita sampai itu. Keupayaan pemikiran dia itu berkecenderungan untuk kita asaskan kepada tahap penguasaan 5. Bezanya 6, dia lebih bukan rutin. Tapi kena ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, daripada TP berapa sekalipun, keupayaan ini kita boleh ansur majukan supaya dia berterusan. Okay, boleh meningkat. Okey, begitu juga TP6, soalan bukan rutin dan dia boleh persembahkan cara kreatif dan inovatif. Dan sebenarnya keupayaan murid ini boleh mengambil peranan sebagai seolah-olah sebagai guru kecil. Dia boleh mengajar rakan dia yang lain, boleh bantu walaupun dengan konteks komunikasi yang mungkin tidak standard macam kita, tapi dengan cara komunikasi beliau, budak itu dan murid lain boleh faham,
kita boleh potensikan dia kepada 6. Okey, dan biasanya 5 dan 6 ni kita tahu dah, kita boleh apa tu, dah bukan ramal tapi kita boleh bukan set, tapi kita boleh nampak kecenderungan budak-budak kita matematik. Itu sebab rakan-rakan sekalian, saya berani nak kata, tapi jangan diisukan ya. Masa UPSR kita dapati penguasaan murid kita kepada A, dia dapat A berbanding dengan E, kita dapati A dia lebih kurang konsisten 20%. Maksud dia ialah memang ada di kalangan murid kita yang potensi yang bagus, cemerlang ni, bagilah macam mana situasi, dia boleh menghadapi dengan baik, dia boleh selesaikan soalan itu baik. Okey, cuma ketika itu kita menghadapi kecenderungan bagi murid penguasaan TP1, TP2 itu menghampiri hampir 50%. Tapi akhirnya tu kita dapati pencapaian semakin baiklah. Dan sekarang ni kita tak dapat melihat dalam konteks yang macam itu, dan kita memang bergantung sepenuhnya kepada PBD. Ini yang jadi keperluannya sekarang ini, rakan-rakan sekalian. Okey, so kalau kita lihat tahap penguasaan kemahiran proses matematik, saya boleh baca yang ini secara keseluruhan rakan-rakan sekalian. Tapi saya mohon, rujuklah di SKP. Ada ayat kan, dia kata, kadang-kadang saya selalu gunakan, bacalah sebelum kamu dibacakan. Okey, bukan nak kata kasar, tapi kita harap rakan-rakan bacalah bahagian pendahuluan itu yang lingkungan daripada muka surat 1 hingga muka surat 32 dalam DSKP. Itulah perkara-perkara yang sama disuratkan di situ yang menghuraikan perkara-perkara seperti ini. So kalau dekat sini dia agak ringkas, tapi dalam DSKP ada muka surat tertentu tu dia boleh menunjukkan bahawa standard itu lebih jelas. Okay, so apa kedudukan TP1? Murid apa dia? Contohnya menyatakan aktiviti atau idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menakul, berkomunikasi serta menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah mekanikal dengan bimbingan. Okay, dengan bimbingan. Jangan ambil skop ni saja. Kita kena mahirkan dulu. Kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan apa yang dikata menakul, perkaitan, perwakilan, berkomunikasi itu dan sebagainya. Okey, kita tak boleh samakan standard kita sama dengan standard murid, tapi kita cuba bayangkan murid tahun 1 upayaan dia macam mana, bila dia sampai satu tahap itu kita boleh anggap dia macam mana. Ini petunjuk-petunjuk yang sedia ada kat situ hinggalah ke 6. Okey, begitu juga taksiran tahap penguasaan sikap dan nilai ada juga disenaraikan sebagai petunjuk pada kita untuk menyatakan. Dan terus terang kami katakan, menyenaraikan taksiran tahap penguasaan sikap dan nilai ini adalah satu yang sangat subjektif. Dan dia memerlukan sedikit pengamatan, okey, supaya kita berlaku adil. Okey, begitu juga tahap penguasaan keseluruhan. Bukan pertimbangan dia dapat penguasaan pada kandungan, pada proses matematik, pada yang itu purata kepada ni. Tak. Tapi dalam menentukan tahap penguasaan, kalau kita perincikan ini daripada TP1, TP6, ada 3 elemen atau bullet yang disediakan. Untuk gambaran rakan-rakan sekian, bullet 1 itu adalah menjurus kepada kandungan matematik itu sendiri secara keseluruhan. So rakan-rakan kena buat imbangan nanti. Contohnya bila kita dah proses perekodan murid dengan keadaan nombor dan operasi dia dapat katakan 3, yang berikut dia dapat 3, bila tajuk yang berikut dia dapat 3, apa kata penguasaan keseluruhan kita nak tentukan, ini lagi satu proses yang kita perlu tentukan melalui keputusan profesional kita. Banyak perkara yang tu. Nanti kita tu. So bila kita lihat daripada 1 hingga 6, rakan-rakan sekalian nampak bullet tu konsisten dengan 3 supaya nak memudahkan kefahaman. So kita fahamkan keadaan ini, boleh apabila kita nak jatuhkan hukuman, dia jatuh hukumlah untuk menentukan tahap penguasaan murid tu, kita boleh menjurus ini. Dan jangan terlalu kita boleh pertimbangkan, dan sebab itu saya kata kalau penubuhan jawatankuasa kurikulum dan juga PBD ni, kita boleh wujudkan satu kabinet yang sama-sama boleh menjurus, membuat pertimbangan dan sebagainya. Kalau ada isu-isu ataupun ada perkara yang kita nak buat keputusan agak sukar,
biarlah tanggungjawab ini tanggungjawab bersama. Tidaklah nanti cikgu dipertingkatkan di masa akan datang, contohnya lah. Saya rasa okey. Sekarang ni objektif unit atau tajuk memang ada dalam DSKP kita setiap permulaan bagi sesuatu tajuk ya. Satu tajuk dalam bidang yang kalau bidang tu bidang yang berbeza, okey. Kita akan dapat lihat yang ini. Ini tujuan dia adalah memberi gambaran rakan-rakan sekalian bahawa ada tujuan dia ya. Objektif macam ni untuk unit itu sebagai gambaran apa yang dihasratkan. Okey, yang ini adalah satu standard yang ada setiap tajuk juga. Okey, ini yang kita katakan taksiran standard prestasi tu yang kita dah sebagai petunjuk yang kadang-kadang sebenarnya kami juga sebut sebagai rubrik, tapi dia bukan rubrik, sebagai petunjuk bagi suatu kelompok tu. Dan dia sangat membantu kadang-kadang sebab ada banyak dalam suatu tajuk itu dia ada beberapa SK, ada beberapa SP, kadang-kadang ada satu saja SK dan SP tu mungkin satu dua, yang ini sangat membantu. Harap nanti masa Cik Kumar dia akan dapat tunjukkan. So keperluan perekodan dan pelaporan juga Cik Kumar nanti akan masukkan. Okey, dan ini perkara yang akan berlaku lah. Okey, pertimbangan profesional saya tak ulang balik. So dia ada perkara-perkara asas dan dia ada keperluan utama. Dan dah tentulah penguasaan cikgu terhadap standard kandungan dan standard pembelajaran dengan erti kata menguasai kandungan matematik itu sangat penting. Sebab kita kan cikgu matematik. Cuma dalam konteks kadang-kadang cikgu kita bukanlah option matematik, tapi kita usahalah supaya kita dapat capai satu standard yang terbaik. Okay, dan dalam pertimbangan profesional kita tahu dalam aspek pengetahuan bagaimana. Dalam pengetahuan yang luas. Kita lazimnya lah cikgu-cikgu yang mungkin dah lama bertugas, mungkin lebih banyak pengetahuan dan juga pengalaman contohnya. Tapi tidaklah bermaksud bahawa guru-guru yang baru saja mengajar itu tidak ada pengetahuan. Okey, dalam beberapa perkara kadang-kadang dalam situasi mungkin pengalaman mengajar, tempoh pengalaman mengajar itu juga ada pengaruhnya. Okey, dari segi tanggungjawab profesional kita tahu kita tak perlu kita kena adil, cekap, terus sistematik, tidak beremosi dan sebagainya. Baru-baru ni ada isu contohnya sebab dia tak boleh laksanakan penentuan tahap penguasaan. Murid tu naik tahun 4. Langsung tidak laksanakan PDP. Tapi tahun 3 dia ada dan menunjukkan potensi yang sangat baik. So pertanyaan dia adalah boleh tak kita letak TP dia, tahap penguasaan dia berdasarkan tahun 3. So apa yang kami responkan dia ialah secara asasnya tak bolehlah. Kerana ketika penentuan tahap penguasaan di tahun 3 itu berdasarkan dokumen, berdasarkan pengetahuan dia tahun 3. So ketika tahun 4 kita belum dapat melihat perkembangan itu adalah tidak adil kalau kita letakkan. Okey, mungkin dia jauh lebih baik atau sebagainya sebab kematangan usia, pengalaman dia sendiri murid tu dah tambah baik, maka kita kena carilah alternatif lain dalam menentukan situasi keadaan seperti itu. Okey, pengalaman guru menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman dengan murid tu kita perlu ambil kira. So dalam pertimbangan profesional ini dah banyak kali kita nyatakan dalam kursus-kursus yang lepas. Okey. So, perkara yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional begitu juga. Dari segi hasrat kurikulum, dari segi tujuan pentaksiran dengan menggunakan pelbagai kaedah, peluang, kebolehpercayaan, moderasi, interaksi dan mungkin ada beberapa perkara lain boleh kita ambil kira rakan-rakan sekalian. Okey, so ini template pelaporan yang kita boleh lihat dalam konteks sebagai maklumat. Daripada 2017 tu dah ada elemen-elemen tu tapi dikemaskinikan bermula pada tahun tingkatan 1, tingkatan 2, bila tahun 1 pelaksanaan 2017 tu kita dah ada elemen perkara ataupun dokumen yang baru dimasukkan. So petunjuk kita rakan-rakan sekalian
ambillah, rujuklah di web bpk.moi.gov.my. Okey. So saya rasa untuk peringkat saya nanti disambung oleh Cik Kumaresen, kita cuba dapatkan maklumat sebaik mungkin supaya kita dapatlah perkara-perkara yang tentu sebenarnya kita mantapkan lagi proses kita melaksanakan PDP. Saya rasa setakat ini Puan Azlin, Ya. kita sambung dengan Cik Kumar lah. Okey, terima kasih Encik Mazlan atas perkongsian tadi. Mungkin boleh saya buka sedikit untuk ruang persoalan atau bagaimana Encik Mazlan? Nak dirumus di hujung ke? Saya rasa nanti kita boleh kumpulkan dan secara Kumpulkan. bertulis pun boleh juga. Nanti Alright. kita respon yang tu. Okey, terima kasih. Okay, Jadi terima Encik kasih. boleh simpan soalan dahulu ataupun menulis di ruang chatting untuk Yes. kita menjawab di bahagian hujung rumusan nanti ya. Okey, alright. Okey, dipersilakan seterusnya panel kita yang kedua Encik Kumaresen anak lelaki M. Subramaniam, Penolong Pengarah Unit Matematik Asas Sebahagian Pembangunan Kurikulum untuk menyampaikan perkongsian yang lebih mendalam berkaitan PBD Matematik Rendah. Dipersilakan. Terima kasih Puan Azlin dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada rakan-rakan sekalian, terutamanya rakan saya daripada BPK Encik Mazlan dan kesemua hadirin pada hari ini. Okey, saya sambung apa yang telah disampaikan oleh Encik Mazlan tadi. Dia dah pergi very detail walaupun dalam 1 jam tu, tapi memang kami ada bincang. Sebenarnya 2 jam tu memang tak cukup lah. Itu sebabnya ada perkara-perkara tu dia terpaksa skip ataupun dia explain secara ringkas sajalah. Okey, perkara yang kita perlu beri perhatian dalam pentafsiran ini adalah yang seperti yang Encik Mazlan explain tadi, iaitu pentafsiran ini adalah di sepanjang murid kita disaksir secara berterusan, bukan di akhir setiap tajuk ataupun di akhir setiap bulan ke, tidak. Dia sepanjang kita mengajar, sepanjang itulah kita mentaksir murid kita itu. Bukan kita mentaksir ini secara direct, secara indirect pun kita akan mentaksir dia juga. Okey, benda yang kita perlu beri perhatian adalah kandungan, iaitu tajuk dan juga bidang pembelajaran dalam pentafsiran ini, kemahiran dan proses, iaitu proses dan kemahiran matematik, kemudian sikap dan nilai. Tadi Encik Mazlan ada explain yang ini. Okey, saya teruskan. Okey, saya gunakan lebih kurang sama yang tadi. Ini adalah kandungan tahap penguasaan umum matematik. Okey, matematik ini dia lain sikit berbanding dengan mata pelajaran yang lain sebab yang matematik sebab dia adalah hierarki. Maksudnya dia kena belajar yang basic dulu baru boleh pergi kepada yang lebih tinggi. Itu sebabnya cara kami menyusun tahap penguasaan pun adalah berdasarkan hierarki. Iaitu dia kena tahu dulu the basic, iaitu tahu pengetahuan asas matematik. Kemudian baru dia pergi kepada tahu dan faham pengetahuan asas matematik. Beza 1 dan 2 adalah 1 dia hanya tahu saja, dia bercakap saja. Okey, dia tak perlu explain. Bila pergi kepada tahap penguasaan 2, benda yang dia cakap tadi itu dia perlu jelaskan atau terangkan apa yang dia maksudkan dengan yang 1 tu. Contohnya dia baca, tahap penguasaan 1 selalunya kita beri fokus kepada membaca, menyebut dan menulis sahaja. So dia faham, dia tak faham, kita belum lihat benda yang itu. Okey, so ingatlah 3 perkara ni dalam kita beri perhatian adalah menyatakan, menyebut dan menulis, membaca. So Mr. tahap Kumar, penguasaan sorry. Ya. Mr. Kumar, saya rasa Ya. slide tidak bergerak ni. Dah Yes. sampai dah ke slide seterusnya ke? Slide 2. Oh, okey. Actually tak di peringkat kami tak nampak slide tu bergerak sebenarnya. Ya ke? I think saya tak guna slide share. Oh ya, Sekarang nampak tak? sekarang dah bergerak. Okey, saya akan gunakan macam ni lah. Rasa boleh nampak tak? Boleh? Okay, so dia very simple. Tahap penguasaan 1 ni adalah yang basic yang murid perlu tahu. So dia tak perlu terangkan, tak perlu detail. So dia boleh baca. Contohnya 1 tambah 1 bersamaan, dia boleh baca. So dia kemudian dia boleh tulis. Katakanlah 23 tu dia boleh tulis 2 dan 3 ataupun dalam Word 23. Itu yang kita masukkan dengan tahap penguasaan 1 ni. Nanti kita pergi detail lah. Bila tahap penguasaan 2 ni, apa yang dia nyatakan dekat tahap penguasaan 1 tu, dia boleh terangkan di tahap penguasaan 2.
So boleh nampak tak perbezaan dia? Satu, yang asas saja dia tak perlu terangkan, dia hanya bercakap, menyatakan saja dia membaca. Tahap penguasaan 2, dia boleh terangkan apa yang dia nyatakan di tahap penguasaan 1 tadi. Dia benda yang sama. Guru-guru tak perlu lihat benda yang berlainan di tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 2. Dia benda yang sama tapi hierarki dia, yang itu yang kita perlu beri perhatian. Okey. Kemudian tahap penguasaan 3 ni adalah iaitu saya kalau dalam bahasa matematik senang adalah dia boleh selesaikan ayat matematik ataupun dia boleh selesaikan secara mechanical. Bila saya cakap secara mechanical, guru-guru matematik dia faham apa yang saya maksudkan dengan mechanical, iaitu katakanlah 23 darab dengan 4. So murid boleh selesaikan ayat matematik tadi itu secara mechanical. Itu yang kita masukkan dengan tahap penguasaan 3. Iaitu tahap penguasaan 1, 23 darab 4. So dia boleh baca ayat matematik tadi. Bila tahap penguasaan 2, 23 darab 4. So dia akan kata saya kena darab, saya kena buat secara bentuk lazim, saya boleh selesaikan. So mungkin dia ada cara dia lah. Dan saya akan dapat jawapan yang lebih besar daripada 23. Itu yang dia dah faham. Bila darab, apa maksud dia itu. Okey. Kemudian, ataupun dia juga boleh terangkan 23 darab 4 adalah antara kumpulan dan hali. Dia boleh terangkan yang itu, yang mana kumpulan, yang mana hali. So dia dah faham tentang ayat matematik tadi ataupun konsep darab tadi itu. Di sini bila tahap penguasaan 3 ni, dia boleh selesaikan secara mechanical. So di kanan ini saya dah letak minimum kebangsaan. Tadi Encik Mazlan ada tunjukkan 6 tahap penguasaan itu, yang ada satu yang telah di-highlightkan. Itu adalah standard yang ditetapkan ke semua negara, yang yang mengaplikasikan sistem pentadsiran formatif ini, dia ada dia punya minimum standard yang perlu murid capai. So untuk negara kita, untuk semua mata pelajaran yang ditetapkan adalah minimum adalah 3. So kalau murid itu mencapai minimum 3, maksudnya murid itu dah ada pencapaian dia. Kemudian tahap penguasaan 4, dalam matematik fokus kita adalah penyelesaian masalah. Kan kita dah tengok dalam setiap tajuk untuk matematik ni, di akhir tajuk itu ada standard pembelajaran tentang penyelesaian masalah. So kalau murid kita boleh selesaikan penyelesaian ayat-ayat pernyataan masalah, bukan saja pernyataan masalah tau. Dia boleh dalam bentuk jadual, dia boleh dalam bentuk graf, yang murid perlu tafsir apa yang ada dalam bentuk graf, bentuk jadual ataupun dalam bentuk pernyataan masalah ke dalam ayat matematik, kemudian ditunjukkan proses penyelesaian itu. Bila murid kita dah mencapai tahap penguasaan 4 ni, dah dia menguasai standard DSKP kita itu. Okay, clear? Itu yang saya masukkan di sini. Kemudian tahap penguasaan 5, tahap penguasaan 6 adalah dia lebih kepada yang cemerlang, iaitu yang ini walaupun saya kata bila murid dah capai tahap penguasaan 4, dia mencapai standard DSKP, ini adalah untuk murid-murid yang cemerlang. So kalau semua murid mencapai tahap penguasaan 4, bagaimana dengan murid-murid cemerlang itu? Itu sebabnya kita ada tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Okay, nanti kita lihat contohlah tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah DSKP. Okey, saya akan gunakan contoh tahun 5. Okey, saya rasa dalam hari ini adalah semua guru-guru matematik. So, saya ambil contoh yang tahun 5. Okey, ini adalah DSKP tahun 5 di mana di tajuk 1 ini, nombor bulat dan operasi asas, dia ada lebih kurang 16 standard pembelajaran. Saya belum kira yang kecil-kecil ni, sub-sub sini. Yang besar ada lebih kurang 16 yang perlu kita habiskan. Dan kita akan mengambil masa lebih kurang 2 bulan kalau tak silap saya. Okay? Ataupun lebih kurang dalam 18 jam untuk selesaikan tajuk 1 ini. So dia mengambil masa yang agak panjang lah. Okay. So, bagaimana kita nak buat pentadsiran ini? Ingat kawan-kawan, iaitu kita kena mengajar seperti biasa.
Okey, kita tak beri fokus kepada standard pembelajaran atau standard prestasi dalam PDP kita. Yang kita beri fokus dalam PDP kita adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Kita punya objektif setiap hari adalah berdasarkan standard pembelajaran. Okey, bukan berdasarkan standard prestasi. Standard prestasi adalah untuk menilai ataupun mentafsir murid kita. Ada tak dia dah memahami apa yang kita ajar di dalam bilik darjah. Apa yang diasratkan dalam DSKP itu dia memahami ataupun tidak. Untuk menilai itu, kita tengok standard prestasi. So, saya ada dengar tempoh hari, bukan Putrajaya lah, ada di negeri lain di mana mereka kena beri perhatian kepada standard prestasi. Dia kena, objektif dia tu mesti berdasarkan standard prestasi. Tak, ingat objektif kita adalah berdasarkan standard pembelajaran. So, apa yang kita perlu ajar. So, beza dia adalah, okay, standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. Standard kandungan adalah setakat apa yang murid itu perlu tahu ataupun perlu belajar. Okey, standard pembelajaran setakat mana dia perlu belajar. Okey, contohnya nilai nombor. Saya rasa yang guru-guru matematik dah tahu nilai nombor ni daripada tahun 1 sampai tahun 6 dia ada standard kandungan nilai nombor. Tapi yang beza adalah standard pembelajaran. Standard pembelajaran tahun 1 nombor hingga 100 saja. Bila di tahun 5 dia hingga 1 juta. Boleh nampak tak hierarki dia itu. So dia berbeza. Okey. So setakat mana dia perlu belajar setiap tahun. Itu adalah standard pembelajaran. Standard prestasi pula. Okey. Setakat mana dia dah faham. Okey. Faham So standard kandungan apa yang dia perlu belajar. Standard pembelajaran setakat mana yang dia perlu belajar. Standard prestasi pula setakat mana pemahaman dia, apa yang dia telah faham. Itu yang kita tengok dalam standard prestasi. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah sambungan dia. Ada banyak tau dalam nombor bulat dan operasi asas ini. Okey, so kita dah habis ajar sampai, I dah miss satu lagi. Iaitu sampai 1.9. Dia ada sampai 1.9 minta maaf. So kalau kita dah habis ajar sampai 1.9 itu, dan baru kita boleh pergi kepada menentukan tahap penguasaan murid kita itu. Okay. So, bagaimana kita nak menentukan standard prestasi itu? Okay. Saya teruskan contoh standard prestasi. Okey, ini adalah standard prestasi di mana untuk tajuk 1 ini, untuk tahap penguasaan 1, murid perlu tahu membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asal dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung. Ini adalah untuk tahun 5, tanpa dan dengan tanda kurung. Okey, contohnya sebab saya tak guna slideshow, so kita teruskan. Contohnya yang ini. Yang saya highlightkan kat sini, nombor 1, 50,127 darab dengan 4. Yang nombor 2, 5 darab 4 tambah dengan 8. Yang nombor 3, 5 darab 4 dalam kurungan 5 darab dalam kurungan 4 tambah 8 bersamaan. So, untuk murid kita tahu murid kita itu dah mencapai tahap penguasaan 1 ataupun tidak. So, kalau dia boleh baca yang ini, mana-mana yang ini, so maksudnya murid itu sudah mencapai tahap penguasaan 1. So, perlukah kita letak ini di akhir nanti? Kita buat yang ini semasa kita menjalankan PDP kita itu. So, untuk tahap penguasaan 1, dia tidak melibatkan sebarang bukti So, sebarang bukti sebab murid boleh baca ataupun tidak. Kita yang tahu sebab kita yang melihat murid itu. Okey, dia buat di dalam bilik darjah. Okey, bila dia buat di dalam bilik darjah, kita tak perlu apa-apa bukti dia boleh baca ataupun tidak. Kalau dia boleh baca, so maksudnya murid itu sudah mencapai tahap penguasaan 1. Kalau murid tahun 1, kalau dalam tahun 1, katakanlah dia boleh baca ataupun menyebut apa-apa nombor walaupun dalam tahun 1 adalah sampai nombor bulat hingga 100. So dia boleh baca mana-mana nombor
dalam lingkungan 100 siswa, maksudnya murid itu sudah mencapai tahap penguasaan 1. Faham? Okey, untuk tahap penguasaan 2 ni, mengenal pasti nombor perdana. Menerangkan prosedur bagi operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung. Okey, tahun 5 murid kita dah mula belajar nombor perdana. So dia hanya perlu mengenal pasti nombor perdana. Saya beri contoh kat sini ada dari 21 hingga 70. So di sini ada beberapa nombor perdana. So yang dia perlu kenal pasti. Okey, berapa nombor perdana yang dia perlu kenal pasti supaya dia dah kita boleh setkan dia dah capai tahap ini. Berapa ya? Kan dalam nombor perdana daripada 1 hingga 100 ada berapa nombor perdana? Siapa boleh jawab? Cik Kumar boleh pick je mana-mana nama di situ. 25. Okey, tu dah ada jawapan dah. 25. Okey, bagus. Okey. Malu cik cikgu ni. Okey. 25. Bagus. So, daripada 25 itu, okey, kita set lah. Dalam kelas kita tu ada pelbagai aras murid-murid. Betul tak? Okey. Katakanlah murid itu murid yang bukanlah dia bagus sangat. Okey. So, untuk dia berapa dia perlu kenal pasti. Kalau murid itu murid yang cemerlang, dia takkanlah kita nak set sama dengan murid yang tak apa tu, murid yang ketinggalan itu. So mungkin yang murid yang kategori ketiga tu aras rendah tu, dia mungkin perlu kenal pasti dalam lingkungan 5 ke ataupun dalam lingkungan 3 ke. So kita set untuk dia keupayaan dia. Tapi murid yang cemerlang itu, takkan dia pun nak kenal pasti 5 nombor perdana. Sepatutnya dia dah tahu ke semua 25 nombor perdana dalam lingkungan 100 itu. So di situlah kita bezakan antara murid yang cemerlang dengan murid yang kurang cemerlang itu. Okey, untuk menentukan dia punya level tu. Tak apalah, dua-dua pun dah mencapai tahap penguasaan 2. Tapi dari segi kategori yang kita tetapkan yang dia perlu capai itu, kita bezakan di situ. Okey, sebab kita kata mengenal pasti nombor perdana saja. Okay. Kemudian saya dah explain tadi iaitu menerangkan prosedur bahawa bila dia dah baca ayat matematik ini, dia boleh terangkan apakah langkah-langkah prosedur di sini adalah langkah-langkah yang perlu dia lakukan untuk selesaikan ayat matematik ini. Okay. So yang ini pun berlaku semasa dalam perbincangan di dalam bilik darjah. Okay. Bukan semasa aktiviti ya. Dia berlaku dalam perbincangan dalam bilik darjah, iaitu contohnya 5 darab 4 tambah 8. Yang mana dia perlu buat dulu? Ada tak dia perlu buat darab ke ataupun dia perlu tambah dulu? Okay, so itu adalah prosedur dia. Yang ini 5 darab dalam kurungan 4 tambah 8. So yang mana dia perlu buat dulu? Okay, so itu adalah langkah-langkah yang perlu dia terangkan. Dia belum selesaikan. Okay. Bila dah pergi kepada tahap penguasaan 3, menentukan nilai nombor termasuk menganggar, membundar dan melengkapkan pola nombor hingga 1 juta, menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung. Okey. Sebelum saya pergi kepada menganggar ini, saya selesaikan yang ini dulu. Tadi saya dah sebut tadi, kita gunakan nombor yang sama. Contohnya sekarang untuk tahap penguasaan 1 dia dah baca ataupun menyebut dan boleh menulis ayat matematik ini. Bila tahap penguasaan 2 ni dia boleh terangkan atau dia boleh terangkan langkah-langkah bagaimana nak menyelesaikan tahap penguasaan ayat matematik ini. Kemudian untuk menentukan ada tak murid kita dah mencapai tahap penguasaan 3 ni, so boleh tak dia selesaikan ayat matematik ini? Contohnya 2 dan 3 ni. Tanpa dan dengan tanda kurung kan. So yang ini tanpa tanda kurung, yang ini ada tanda kurung. So kalau dia selesaikan dua-dua ni, apakah jawapan yang dia dapat? Ada tak jawapan yang sama? Okay. So kalau dia boleh selesaikan ayat matematik ini, maksudnya murid kita
dah boleh pergi kepada tahap penguasaan 3. Belum lagi ya, tapi dah boleh pergi kepada tahap penguasaan 3 dengan IELTS matematik ini. Tapi dia perlu untuk kita beri tahap penguasaan 3 ni, dia perlu capai dua-dua bullet ini. Sekarang bullet nombor 2 dia dah boleh capai. Tapi bullet 1 ni dia belum. Contohnya, dia boleh menganggar, dia boleh membundar. Sebab menganggar, membundar ini dia belajar daripada tahun 1. Yang beza di sini adalah bila menganggar ni nombor dia dah besar, membundar pun dah sehingga kepada juta. So, mungkin dia boleh buat. Tapi melengkapkan pola nombor hingga 1 juta ni dia hadapi masalah sebab nombor dah besar. Okay, nombor dah besar. So, bila kita tentukan tahap penguasaan ini, kita tentukan di akhir setiap tajuk, betul? Tapi, bila kita mengajar pola ni kita mengajar di sini. Mungkin dalam bulan, katakanlah tahun sekolah mula Januari ya. Kita menganggap bukan situasi pandemik ini ya. Situasi normal di mana sekolah bermula bukan tahun depan untuk tahun 2022 ni kita put aside dulu ya. Kita anggap sekolah bermula pada bulan Januari dan kita dah mula mengajar, mungkin pola nombor ni kita mengajar di akhir bulan Januari. Tapi kalau nak tentukan tahap penguasaan ni selepas kita mengajar semua tajuk, mungkin di akhir Februari baru kita akan tentukan tahap penguasaan untuk murid ini. Tapi pola nombor dia dah belajar di akhir bulan Februari. So takkan kita nak tunggu sampai akhir bulan Februari semasa tentukan tahap penguasaan baru kita dapati murid kita ni disebabkan ada masalah dalam pola nombor, dia tak boleh diberi tahap penguasaan 3. Mechanical dia boleh selesaikan, yang ini dia boleh selesaikan. Disebabkan pola nombor ini, kita tak boleh memberi dia tahap penguasaan 3. So, kita dah penalize dia tau. Sepatutnya murid tu boleh pergi kepada tahap penguasaan lebih tinggi. Disebabkan dia tak dapat selesaikan yang ini, dia tak dapat tahap penguasaan 3. So, semasa kita mengajar, setiap standard pembelajaran itu, kalau murid kita ada masalah dalam standard pembelajaran itu, kita bimbing dia. Kita bimbing supaya murid itu boleh mencapai tahap, boleh menguasai kemahiran itu. So, kalau pola hingga 1 juta tu sebab nombor dah besar, dia hadapi masalah, kita bagi dia nombor yang kecil, kita bimbing dia ke arah nombor yang besar itu supaya dia boleh capai apa yang dia sepatutnya capai. Okey? Faham? Kita, walaupun saya kata tadi, objektif harian kita adalah berdasarkan standard pembelajaran, tetapi disebabkan kita nak ukur dia itu berdasarkan standard prestasi ini. So, kalau dia tak mencapai tahap penguasaan yang sepatutnya, maksudnya kita tak laksanakan tugas kita itu. Sebab kan tadi Encik Mazlan ada tunjukkan formatif dan summative itu. Formatif adalah jenis pentadsiran sepanjang pembelajaran itu berlaku. Okey, sepanjang pengajaran dan pembelajaran itu berlaku, itu adalah pentadsiran formatif. Pentadsiran sumatif adalah selepas setiap bulan ke ataupun setiap suku tahun ke, 3 bulan sekali ke atau 6 bulan sekali, kita beri mereka ujian ataupun pemeriksaan. Itu adalah fokus kepada pentadsiran sumatif. Itu adalah pentadsiran sumatif. Dah selepas satu-satu jangka masa. Tapi formatif ini, dia sepanjang PDP itu berlaku, itu adalah formatif. So, pentadsiran bilik darjah, fokus dia adalah formatif. Okay? Fokus dia formatif sebab bila kita dah tahu murid ini hadapi masalah dalam pola nombor, so kita dah identify murid Kumar ni dia ada masalah dalam pola nombor. So tapi yang lain dia boleh buat. Disebabkan pola nombor ini, saya tak boleh bagi dia tahap penguasaan yang lebih tinggi. Walaupun dia boleh selesaikan, boleh menyelesaikan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah. Dia sepatutnya mencapai tahap penguasaan 4. Tapi disebabkan dia tak menguasai pola nombor ni,
saya tak boleh memberi dia tahap penguasaan 4. Saya kena beri dia tahap penguasaan 2. You tak boleh bagi tahap penguasaan 3, ingat sebab dia tak lepas ini. So, you hanya boleh beri dia tahap penguasaan 2. So, kita dah nampak di mana murid kita itu ketinggalan. Okay, so kita kena setiap kali kita mengajar, kita kena aware dengan murid-murid kita. Kita juga kalau boleh well versed dengan kemahiran anak-anak murid kita, tahap mereka itu. Okay, yang itu penting sebab pentadsiran bilik darjah ini dia memberi kedua-dua pihak dia punya impak dia. Murid setakat mana dia dah faham, guru-guru boleh mentadsir setakat mana pengajaran dia pada hari itu memberi kesan kepada anak murid dia. Ada tak dia dapat mencapai objektif yang dia set pada hari berkenaan untuk anak-anak murid kita tu capai. Okay. Okay, seterusnya tahap penguasaan 4. Tahap penguasaan 4 ni menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung. Kemudian tahap penguasaan 5 menyelesaikan masalah harian tapi dengan pelbagai strategi. Okey, beza tahap penguasaan 4 dan tahap penguasaan 5 adalah yang ini saja, pelbagai strategi saja. Yang ini tak ada, yang ini ada pelbagai strategi. So, semasa kita mengajar anak murid kita itu, dia sebab ada pelbagai tahap dalam murid-murid kita dalam bilik darjah, itu sebabnya kita pun perlu mengajar mereka dengan menggunakan beberapa pendekatan, beberapa strategi, beberapa kaedah supaya murid kita itu boleh faham. So, kalaulah kita boleh mengajar mereka beberapa kaedah, so tak ada masalah untuk murid-murid kita ini untuk mencapai tahap penguasaan 5 ini. So, bila dia menyelesaikan masalah rutin, dia selesaikan menggunakan satu metod saja ataupun satu kaedah saja. Contohnya, soalan ini, bila dia selesaikan, dia dapat jawapan yang betul, so kita bagi dia tahap penguasaan 4. Tapi murid yang sama, dia boleh selesaikan ayat matematik ini dalam satu lagi kaedah, kan? Lebih daripada satu, maksudnya murid itu sudah mencapai tahap penguasaan 5. Okay, clear? Beza antara tahap penguasaan 4 dan tahap penguasaan 5 adalah 5 dengan menggunakan pelbagai strategi saja. Soalan yang sama, bila dengan satu strategi, kita bagi dia tahap penguasaan 4. Bila dia boleh tunjukkan lebih daripada satu strategi, minimum 2 strategi, maksudnya kita boleh beri mereka tahap penguasaan 5. Cik Kumar. Ya, saya. Macam yang TP4 yang kita bagi untuk TP4, TP5 menyelesaikan masalah rutin tu, Okey. Dia mesti menjawab dengan betul ataupun dia menjawab, kan dia ada jalan kerja. Maksudnya jalan kerja dia dah okey, cuma jawapan dia berlaku kecuaian. Itu melayakkan dia dapat TP juga ke? Okey, mungkin satu soalan tu dia cuai lah, kan? Betul tak? Sebab kita tengok dalam sepanjang kita mengajar topik ini, ataupun mana-mana topik itu, kita melihat mereka, kita tafsir mereka semasa mereka sepanjang tajuk berkenaan. So mungkin satu soalan dia macam Happy cakap lah, dia mungkin dia cuai, tapi soalan lain, aktiviti lain dia boleh selesaikan dengan betul. Maksudnya murid itu capai lah. Bukan setiap aktiviti yang kita beri itu dia cuai, tak. Mungkin satu soalan dia cuai, yang lain dia boleh buat dengan betul. Betul tak? Cikgu Hafizah. Cikgu Kumar bertanya soalan kembali. Ya. Okey. So ini untuk semua guru lah, bukan untuk AP saja, untuk semua guru, iaitu mungkin satu soalan murid itu disebabkan kecuaian dalam jawapan itu, tapi dia punya jalan kerja betul. Bila dia jawab tu cuai, kan? So kita jangan penalize dia sebab cuai itu. Yang lain dia buat dengan betul. Hanya yang ini saja yang kecuaian dia tu kita bimbing dia lah. Bahawa bila yang ini apa yang you perlu lakukan. Mungkin soalan lain ataupun dalam perbincangan lain dia boleh buat, dia boleh selesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah ini. So maksudnya murid tu layak untuk tahap penguasaan 4 lah. Boleh ya? Okey, kadang-kadang cikgu kat sekolah ni dia takut kita nak bagi TP-TP ni. Dia macam satu
bebanan. Okay, so maksudnya adalah dia orang kena disebabkan sekarang untuk contohnya untuk tahap 1 ni, okay, kat sini ada semua guru matematik kan, untuk tahap 1 disebabkan pemansuhan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. So dari mana kita nak yakinkan ibu bapa bahawa anak mereka itu di mana tahap mereka itu? Macam mana kita nak yakinkan mereka itu? So, yang inilah yang kita nak yakinkan. So, bila kita beri tahap penguasaan itu, kita kena confident dulu. So, kita kena pastikan anak murid kita itu berada di tahap yang sepatutnya. Okey, macam Cikgu Hafiza tanya soalan tadi itu, mungkin kes tu 1 atau 2 saja bila murid itu buat. Okey, mungkin kebanyakan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah ini murid itu boleh jawab dengan betul. Mungkin 1 atau 2 kes. Kesilapan itu berlaku untuk kesemua. Kita bukan perfect, manusia bukan sempurna. Mungkin ada kesilapan di sana dan di sini. So kita yang itu kita kena beri bimbingan kepada murid itulah bahawa dia kena lebih beri perhatian semasa dia buat itu. Okay. Mungkin So, Cik Kumal, pertimbangan profesional mungkin boleh kita ambil ya note betul. di sini. Pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional. Sebab itu yang saya cakap tadi, yang soalan-soalan lain dia boleh jawab. Mungkin 1 atau 2 soalan je dia mungkin, bukan dia tak tahu. Kat sini satu lagi perkara adalah kita kena faham dengan anak murid kita itu. Dia tahu ataupun dia tidak tahu. So murid ini kalau langkah-langkah semua dah betul, di akhir tu jawapan dia disebabkan dia terlalu kusyuk, dia sudah salah tulis, kita jangan penalize yang itu. Kita tanya dia balik. Betul ke apa yang you buat ini? Betul ke jawapan you? So kalau dia boleh identify jawapan dia tu, oh saya dah buat kesilapan cikgu, yang jawapan saya ni salah. Saya sepatutnya tulis 2345, saya tersalah tulis 2354. Tersalah tulis kan? So maksudnya dia tahu. So kita jangan penalize dia lah. Kita boleh beri dia tahap penguasaan 4. Okay. Dan satu lagi, jangan beri satu soalan ataupun di akhir setiap tahap tajuk itu baru kita test. Tak. Yang ini berlaku daripada 1.1 sampailah 1.9. Ingat yang ini berlaku daripada 1.1 sampai 1.9 ini. Sebab penyelesaian masalah dia boleh berlaku daripada 1.1 sampai 1.8. Faham maksud saya itu? Penyelesaian masalah dia berlaku daripada, contohnya untuk tahun 5, standard pembelajaran adalah daripada 1.1 sampai 1.9. 1.9 adalah penyelesaian masalah. So maksudnya penyelesaian masalah ni berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang murid itu belajar daripada 1.1 sampai 1.8. So mana-mana itu sepanjang kita mengajar, kita berilah soalan berbentuk penyelesaian masalah, kita bincang dalam bilik belajar. Selalunya kita tak perlu create banyak soalan berbentuk penyelesaian masalah. Matematik ini dia lain sikit. Selalunya kita akan beri situasi kepada mereka. Kita mengajar bermula dengan situasi. Kalau you nak ajar 1 tambah 1 pun, you takkan terus beri 1 tambah 1. You akan beri bentuk grafik. Daripada bentuk grafik itulah kita akan pergi kepada bentuk mechanical. So kita akan beri situasi. So situasi itu adalah berbentuk penyelesaian masalah. Terutamanya murid-murid di tahun 5 ini ataupun tahun 4, kita akan beri satu situasi. Selanjutnya situasi itu adalah berbentuk penyelesaian masalah. Baru kita pergi kepada ayat matematik, kemudian bagaimana kita nak selesaikan yang itu. So kita boleh nampak di mana kekurangan pada anak murid kita itu. Okay. So itu adalah tahap penguasaan 4 dan 5. Tahap penguasaan 6 ini menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan nombor bulat, operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung hingga 1 juta secara kreatif dan inovatif. Ini saya beri satu contoh soalan berbentuk bukan rutin lah. Okay. Soalan tahap penguasaan 4 atau tahap penguasaan 5 ni kita modify sedikit
untuk menjadi tahap penguasaan 6 ataupun kita create satu bentuk soalan yang bukan rutin untuk murid-murid kita. Ingat tahap penguasaan 6 ini bukan boleh diselesaikan oleh semua murid di dalam bilik darjah kita. Ingat yang itu. Okey, jangan kita paksa murid-murid kita itu yang memang dia tak boleh itu untuk menyelesaikan tahap penguasaan 6 ini. Yang penting adalah kalau boleh kita nak semua murid kita mencapai tahap penguasaan 4. Kalau dia dah menguasai tahap penguasaan 4 adalah kita dah mencapai kandungan dokumen DSKP matematik untuk tahun berkenaan. Daripada tahun 1 sampai tahun 6, dia punya keperluan dia adalah sama, okey, iaitu murid itu perlu sekurang-kurangnya mencapai tahap penguasaan 4. Kalau murid itu sudah mencapai tahap penguasaan 4, maksudnya dia dah mencapai kandungan dokumen matematik. Okey, tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6 adalah untuk yang dia mencapai tahap penguasaan cemerlang. Okey, tahap penguasaan 6 ini walaupun kita kategorikan cemerlang, bukan semua murid dapat selesaikan soalan berbentuk bukan rutin ini. Sebab soalan berbentuk bukan rutin ini, dia sekurang-kurangnya perlukan 2 atau 3 jenis penyelesaian. Ataupun dia perlu gunakan 2 atau 3 operasi untuk selesaikan. Dan dia perlu fikirkan apakah operasi-operasi yang perlu dia gunakan untuk selesaikan soalan berbentuk bukan rutin ini. So, saya rasa you all dah tahu bahawa bukan semua anak murid kita itu, katakan dalam kelas kita ada 30 orang murid. Daripada 30 orang murid itu mungkin 5 orang ataupun 8 orang aja murid kita itu berupaya untuk mencapai tahap penguasaan 6. Yang lain tidak. Tak apa. Jangan kita rasa rendah ataupun kita rasa kecewa sebab semua murid kita tak capai tahap penguasaan 6. Tak. Itu adalah berdasarkan keupayaan anak murid kita. Tetapi kalau saya tahulah kita tak boleh buat streaming. Tapi mungkin ada sekolah tu dia buat streaming. So bila dia buat streaming ini, ke semua pelajar-pelajar cemerlang ini dia letak dalam satu kelas. So bila semua pelajar cemerlang dalam satu kelas, mungkin cikgu tu dia nak push anak murid dia, semua anak murid dia untuk mencapai tahap penguasaan 6. So tak apa, itu adalah situasi yang berbeza. Tapi kalau kelas kita adalah bukan kelas yang telah di stream, tak stream, maksudnya semua kategori murid ada dalam kelas kita itu, so kita cuba cater kepada keupayaan mereka. Clear? Boleh ya? Saya sambung.